Hari ni bangsa kita makin lama makin lembut. Dahulu zaman tuan-tuan, zaman saya sempat lagi, anak-anak kita turun ke lumpur, turun ke sawah padi. Kerah anak-anak kita ni. Setakat yang laki ni faham lah, setakat kena tungau tu biasa lah. Banyak benda. Tapi hari ni anak-anak kita cuma berkasar dan mengeluarkan peluh dalam media sosial. Hari ni TikTok tuan-tuan tengok lah. Apa yang jadi? Okay. Hari ni bangsa kita makin lama makin dilembutkan oleh hiburan, oleh fitnah dunia ni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah pertama dan semestinya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnia daripada Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hari ini, pagi ini dapat kita berkumpul dengan tuan-tuan ini. Kita akan berkongsikan pada pagi ini tuan-tuan dalam tempoh sejam ke sejam setengah kot saya dipahamkan oleh Ustaz, tentang berkenaan krisis ataupun sejarah Asia Barat moden yang boleh kita iktibarkan di dalam kehidupan kita dalam dunia Islam akhir zaman hari ini. Selalu orang kata akan berlaku di akhir zaman. Akan berlaku di akhir zaman. Ustaz, nanti akhir zaman ini apa akan berlaku? Ustaz, nanti akhir zaman akan Dajjal keluar, akan fitnah banyak dan sebagainya. Akan berlaku di akhir zaman tu tuan-tuan. Makna dia apa? Maknanya sekarang lah. Akhir zaman tu bila? Sekarang lah. Nabi sebut dalam hadis, bu'istu ana wasa'ah kahatain. Diutuskan aku, waktu aku diutuskan dengan peristiwa kiamat seumpama dua jari. Ada ulama, saya boleh tulis kan? Ada ulama, dia menyimpulkan, dia kata kalau bermaksud dua jari ni bermaksud dia rapat. Antara Nabi diutuskan dengan kiamat rapat. Ada satu teori syarah yang saya lebih dekat dengan syarah itu mengatakan dua jari ni bermaksud apa? Saya bangun sikit ni. Saya izin. Katalah dia dua jari ni macam ni. Ini satu jari telunjuk, ini jari yang tengah. Lebih sikit kan? So ini macam permulaan dunia. Permulaan dunia zaman Nabi Adam sampai ke sini zaman Rasulullah SAW diutuskan. Baki untuk kiamat adalah sampai sini je. Hanya ini yang tinggal. So bila masuk kahatain dua jari, yang baki yang tersisa di atas inilah sahaja yang dikatakan tempoh umat Rasulullah SAW yang akan meneruskan syiar ini sampailah ke hari kiamat. Maka memanglah fitnah yang berlaku di akhir zaman begitu banyak, yang menyebabkan hari ini kita sampai tak dapat menilai. Kadang-kadang ada yang betul dilihat salah, yang salah dilihat betul. Sebab tu kadang-kadang dalam dunia akhir zaman ni saya sering ingatkan, kita perlu banyak bermuhasabah, kita perlu banyak berhati-hati dengan fitnah yang berlaku atas dunia ni. Hari ini dalam dunia apa yang tidak ada fitnah tuan-tuan? Dalam lapangan mana? Orang Islam dia berpecah dalam pelbagai sudut. Politik dengan cakap lah, hari ini perpecahan yang berlaku kerana politik dahsyat. Saya bukan aktivis politik, tapi saya mengundi dah di pilihan raya. Tapi undi saya rahsia lah. Sebab saya tak mau nak wujudkan barrier antara kita dan pendengar. Saya tak mau nanti bila saya declare saya mana-mana ahli ataupun mana-mana parti, orang yang bukan dalam kalangan parti saya ni akan rasa macam okey, dia ni someone yang aku tak boleh dengar pasal dia punya pemahaman macam ni. So saya tak maulah di dalam kita pengajian ilmiah kita ni kita lebih kepada fokus on akademik. Cuma kalau tersentuh, bukan menyentuh lah, tersentuh, terkena, terselisih. Contoh macam saya bagi nanti, saya sebutlah sekian-sekian contoh. Ustaz, tuan-tuan rasa macam Ustaz macam kena kat parti ni ya. Bukan saya kata lah, itu sejarah kata. Jadi saya bagi disclaimer awal-awal, saya dalam ceramah saya lebih kepada, saya bebas parti, saya buta warna lah dalam ceramah. Jadi kalau terkena tu, demi Allah bukan niat saya, dia lebih kepada ilmiah. Jadi kita terimalah sebagai ilmiah. Sebab hari ni tuan-tuan, saya risau dengan label. Dalam dunia Islam hari ni berlaku pembunuhan karakter oleh label. Hari ini kalau orang bercakap di luar konteks ataupun menyongsong arus, pasti dia akan terkena apa-apa label. Macam-macam label lah. Sama ada daripada label warna tu, warna ni, geng belah tu, taifah belah ni dan sebagainya hari ni. Pasal kita dah dididik dengan label. Daripada kecil kita dah disort ikut label. Daripada sekolah tadika lagi, grup 1, grup 2, grup 3, masuk kelas sekolah rendah, sekolah menengah, kita dibahagikan ikut kelas by label. Macam telur, jarang sebut telur, saya selalu sebut telur. Kasar sikit. Telur, manja sikit lah kan. Bahasa utara ni dah kasar kan. Kalau dulu zaman-zaman tuan-tuan cinta dulu lah kan.
Memang muda-muda dulu, kalau kekasih kita ni menangis, sedih, kita nak pujuk macam mana? Sayang, janganlah menangis, kan, lembut. Tapi kalau pergi utara, dia kata apa? Jangan duk teriak. Ha? Oh, jangan duk teriak tu. Teriak tu dengar lagi teriak kuat. Dia kasar. Tapi KL ni dia lembut sikit. Lembah Kelang ni dia lembut. Sebab tu lah ramai budak-budak utara, bila main belajar di KL, cakap KL. Bela-bela Penang, Kedah ni sampai KL 2 hari, dia cakap KL lebih daripada orang KL lagi lah. Saya duduk lama di sini pun saya tak lekat nak cakap KL. Bukan tak mau, cuba lah. Tapi tak jadi. Kerusi jadi kerusa lah. Jadi daripada jadi macam tu tak payahlah. Tapi ada bahasa utara yang lebih KL daripada orang KL. Contohnya gitar. Orang utara tak panggil gitar, dia panggil gitar. Dia panggil gitar bukan sebab KL, dia memang dia Penang yang belah KL. Dia macam tu. Basikal dia tak panggil basikal. Either dia panggil beskat atau besker. Besker ni orang KL yang belah Penang lah. Besker ataupun beskat. Kalau Kedah dia panggil gerek lah. Tapi saya seberang Perai Utara, saya Tasik Geluguk. Tasik Geluguk ni sebelah batas tempat Pak Loh lama. Seberang Perai ni dia cakap Kedah. Dia tak macam pulau. Pulau dia cakap baku. Dia cakap baku dengan nada sikit. Ni kemarin dulu duk pergi mana ni? Ada cakap macam tu. Kan? Tapi seberang Perai ni, mungkin sini ada kot orang Penang ni. Kan? Seberang Perai dia cakap Kedah. Pasal dia kesan pengaruh Kedah kuat lah. Kalau tuan-tuan ingat dulu masa dalam perang Inggeris, perang Kedah Siam, bagaimana Tunku Kudin bawa tentera daripada Perai untuk bantu bebaskan tentera di Kedah. Masa tu kota Kuala Kedah kena attack dengan Siam. Satu cerita yang menarik, yang mungkin boleh kalau saya ada jodoh saya lagi, saya akan cerita. Cik Ofu siap. Jadi hari ni saya lebih kepada nak petik tentang Asia Barat. Tuan-tuan boleh nak? InsyaAllah. Jadi bila sebut Asia Barat, kita akan fokus on beberapa negara yang ada yang sejarah dia dikaitkan dengan peristiwa akhir zaman. Sebab Nabi sebut dalam hadis, la yanfizannan nas minad dajjal hatta yalhaqu ila ru'usi jibal. Akan dihalau manusia menjelang hari kiamat itu oleh Dajjal, sehingga kan mereka itu diusir bi ru'usi jibal, sehingga kan mereka naik ke atas puncak gunung, lari. Hadis ni yang riwayat Ummu Syuraik. Maka kata Ummu Syuraik, qultu ya Rasulullah, aina al-Arab yawma izin? Ya Rasulullah, pasal apa sampai kena halau sampai atas bukit ni? Aina al-Arab yawma izin? Mana pi orang Arab hari itu? Maka kata Nabi, humul qalil, mereka itu sikit. Orang Arab masa tu sangat sikit. Dia bertentangan dengan hadis satu lagi yang tuan-tuan rajin dengar, yang yushikul umamu an tada'a alaikum, hadis yang menceritakan tentang musuh-musuh Islam akan mengkerumuni kamu seperti mana orang mengkerumuni talam-talam hidangan mereka. Bila sahabat tanya, wa min qillati nahnu yauma is, ya Rasulullah, adakah masa tu kita sedikit orang Islam? Maka Nabi jawab apa? Bal antum yauma idzin kasir. Hari itu orang Islam banyak. Walakin rusa'u ka rusa'i sail, tetapi banyaknya kamu itu macam buih-buih di waktu banjir. Dia bukan berlaku pertentangan antara dua hadis, tetapi hadis ini menggambarkan satu general, satu keumuman. Menggambarkan di akhir zaman orang Islam banyak tetapi umpama buih, dan menggambarkan di penghujung akhir zaman orang Arab berkurang. Kerana itulah kita jangan pelik kenapa perang demi perang tercetus di bumi Arab. Kalau tuan-tuan tengok revolusi Arab, tuan-tuan tengok di revolusi Arab bagaimana Mesir, Tunisia, kemudian di Libya. Hari ini Syria belum selesai. Tuan-tuan. Adakah sukar untuk Amerika yang dah masuk dalam Arab Spring ini untuk selesaikan isu Syria? Gaddafi mereka dapat tangkap. Saddam Hussein dia dapat tangkap. Osama bin Laden dia dapat tangkap. Adakah sukar untuk Amerika nak attack, nak dapat tangkap Bashar Assad? Tidak. Dengan kelengkapan Amerika yang dia ada tu, tuan-tuan hari ini, minta maaf sebutlah mungkin sensitif. Orang berbicara tentang benda yang hilang, yang susah nak jumpa. Ada orang petik dengan MH370, wali'azubillah, saya seolah ta'ala dalam saya mohon berbezalah. Yalah, ada orang kaitkan dengan MH370 dan banyak benda yang tak jumpa kan. Tapi tuan-tuan cuba fikir, hari ni tuan-tuan, kita hilang iPhone pun boleh dapat balik. Tuan-tuan hilang iPhone, tuan-tuan boleh detect ada di mana, boleh dapat balik. Even your iPhone kita pun boleh dapat balik.
Macam mana benda besar-besar tak boleh jumpa? Ini bukan atas hasutan ni. Nak beritahu, susah jumpa. Bashar Assad tak dapat tangkap sampai hari ni. Bukan Amerika tak mampu tangkap dia, tetapi sengaja Amerika biarkan begitu agar makin lama makin ramai orang Arab di Syria binasa. Makin lama makin ramai orang Arab di Syria mati. Ada ibu yang meninggal dunia, ada isteri yang menjadi janda, ada anak yang menjadi yatim. Kerana apa? Pertempuran akhir zaman antara tentera Islam, pimpinan Imam Mahdi dan Nabi Isa bertempur dengan tentera Dajjal berlaku di bumi Syam, Syria. So, in that context, dalam konteks itu, mereka telah prepare biar kita musnahkan potential threat yang ada. Bunuh dulu. Ini yang maaf sebut Al-Syahid Syekh Said Ramadan Al-Buti nampak di peringkat awal. Dia minta jangan gempur Bashar, bukan pasal dia sokong Bashar, tetapi dia nampak kemusnahan yang lebih besar akan berlaku. Tetapi berapa ramai orang yang kritik dia, kutuk dia, label dia, yang akhirnya Al-Syahid meninggal dunia. Sampai tahap tu orang Islam sekarang. Wallahu ta'ala alam yang bunuh dia orang Islam ataupun bukan Islam, tetapi akhirnya dia meninggal dunia. Peringatan dia peringkat awal itu. Sekarang di Mesir pun benda yang sama berlaku. Bila Syekhul Azhar mengingatkan jangan berlaku huru hara ni bukan sebab kita menyokong pemerintah yang zalim ke dan sebagainya, tetapi nak mengelakkan kemudaratan yang lebih besar. Tadi saya cerita apa kaitan dengan Uthmaniyah dan dengan Malaysia baru. Baik, tuan-tuan, kita nak pergi konteks peringkat awal dulu. Bagaimana tercetusnya sejarah Asia Barat ini? Dulu Empire Kristian pernah berlaku zaman kegelapan. Kalau kita buka buku teks, dia kata Dark Ages of Europe. Kurun ke-5 sampai kurun ke-15. Zaman itu akhirnya ditamatkan oleh gerakan-gerakan Reformation oleh Martin Luther and the gang lah, yang akhirnya mereka pun dibunuh. Tapi nak bagi tahu 10 kurun ini, kurun ke-5 sampai kurun ke-15, 1000 tahun. Dark Ages of Europe, tapi sebenarnya bukan Dark Ages of Europe, dia Dark Ages of Christian. Sebab kalau kita kata Dark Ages of Europe, di sana ada tamadun Andalus yang terletak di Europe, yang milik orang Islam. So dia bukan Europe as benua, tetapi dia kegelapan umat Kristian. Yang mana ketika itu di Europe ada tamadun Islam yang bersinar, yang Andalus, yang buku-bukunya begitu banyak, ilmuannya begitu hebat. Sebelumnya mereka mewarisi daripada Baghdad, daripada Kufah, tradisi keilmuan Islam yang sungguh dahsyat. Saya masih ingat dulu di Andalus, bukan saya masih ingat lah, saya baca lah, bagaimana ketika mana Sultan nak buat hospital. Sultan memerintahkan beberapa orang ulama untuk pergi survey tempat untuk buat hospital ni dalam tamadun Andalus. Maka apa yang ulama buat? Mereka bawa daging mentah, pergi dekat potensial tempat yang akan dibangunkan hospital. Ini level hospital dah. Maka mereka tinggalkan daging-daging mentah di tempat-tempat tersebut. Setelah beberapa hari mereka main balik, mereka tengok daging mana yang paling kurang tercemar. Nak kata tak tercemar tak boleh lah, tapi mesti ada tercemar. Dan paling kurang tercemar, maka tempat itulah dijadikan hospital. Sebab dia punya humidity dia di situ stable. Antara kelembapan dia, kepanasan dia dan sebagainya, dia stable, maka paling sesuai dia letakkan hospital. Apa makna daripada cerita ni? Maknanya adalah orang Islam dahulu tidak memisahkan akademik dengan agama, sains dengan agama. Mereka bila disuruh ulama untuk pergi survey tempat, mereka tak pergi dirikan solat hajat di setiap tempat. Bukan saya kata solat hajat itu salah, tetapi mereka tak memisahkan nilai sains dengan faktor tempat dan faktor kehidupan. Kerana itulah dulu Islam memimpin dunia. Kita ada orang Yahudi terkenal, Musa Maimun, yang berguru dengan orang Islam, yang akhirnya dia jadi hebat tapi berguru dengan orang Islam. Berapa ramai dahulu orang Kristian yang dihukum pancung oleh kerana atas tuduhan treason, heresi, pertuduhan murtad dan pertuduhan khianat, kerana orang-orang Kristian main berguru sains dengan orang Islam. Hari ini nampaknya benda tu terkalih. Setelah orang Kristian belajar daripada sejarah, mereka mengubahnya, tetapi orang Islam telah mengulang sejarah Kristian. Saya bagi contoh. Dahulunya Kristian, dia negara yang ada 3 kiblat. Bukan kiblat bermaksud semayang, tetapi kiblat bermaksud center. Yang pertamanya di Vatican lah, sampai hari inilah Vatican. Vatican ni tuan-tuan dia sebuah negara sendiri kan, Vatican. Dia ada satu faktor kenapa Vatican dijadikan sebuah negara sendiri walaupun dia kecil. Sebab model kerusi di United Nations dia based on kerusi, bukan based on population.
So secara tak langsung walaupun kecil negara tu, dia akan boleh tambah satu lagi kerusi negara Kristian. Sebab tu begitu sukar untuk Aceh dapatkan negara sendiri. Sebab kalau naik Aceh, dia akan tambah satu negara Islam. Ya? Sebab tu begitu sukar untuk Rohingya dapat. Kashmir baru ni jadi isu kan. Adakah Kashmir nak jadikan negara sendiri? Kalau dapat, negara Islam satu lagi. Sukar. Tapi tak sesukar itu bagi negara yang tak ramai Islam ataupun yang tak kuat Islam macam Timor Leste, dia boleh naik cepat. Sebab dia tak memberi, dia menambah keuntungan kepada kerusi di United Nations. Baik. Maka satunya di Vatican di Rome. Kemudian di mana lagi? Di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis dalam perang salib pertama Kristian dapat balik. Kemudian satu lagi di Constantinople. Okey. Tentu dalam tahun 1187 Masihi berlaku perang salib yang dipimpin oleh Sultan Yusuf ataupun tuan-tuan lagi kenal dengan nama dia Salahuddin Al-Ayyubi. Nama dia Yusuf. 1187 Islam membebaskan Baitul Maqdis dalam perang salib. Maka jatuh satu kota Kristian ke tangan orang Islam. Antara faktor bagaimana Islam boleh menang kerana perpecahan Kristian. Masa zaman itu Kristian kaum Frank yang memerintah di Baitul Maqdis terbahagi kepada dua, iaitu geng Helang dan geng Merpati. Dua kelompok geng yang tak pernah setuju antara satu sama lain. Perbalahan ini menyebabkan bukan nak kata mudah pun tak boleh juga, susah juga. Tetapi antara faktor yang membolehkan Islam menang kerana perpecahan Kristian. Yang akhirnya bila di babak akhir peperangan, geng Merpati boykot, geng Helang yang lawan. Kemudian apa lagi faktor yang menyebabkan Kristian kalah? Saya masih ingat dalam satu buku karangan Karen Armstrong, jadi penulis barat tapi dia pakar penulisan Islam, dan bila dia tulis tentang Islam dia adil. Kalau Islam perlu dipuji, dipuji. Kalau Rasulullah mulia, disebut mulia. Okey, maka dia kata setelah menang Islam di Baitul Maqdis ketika itu, maka ditahan orang-orang Kristian jadi tawanan. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi buka macam tender, buka macam promosi, siapa nak beli balik tawanan Kristian, orang Kristian yang kaya, raja-raja Kristian yang kaya nak beli orang Kristian ini, beli buat balik. Kami tak mau jadikan jadi tawanan, tak mau selesa mereka, beli, tebus. Harga dia sangat murah, equal tu sepasang kasut dia untuk seorang Kristian. Tetapi raja-raja Kristian tak respon. Orang-orang Kristian yang kaya, tuan-tuan tanah, lari meninggalkan saudara mereka. Kata-kata terkenal Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, dia kata apa? Ini punca Kristian kalah kerana orang kaya tak kenang orang susah. Persaudaraan telah terputus dalam kalangan Kristian, maka mudah untuk orang Islam menang, dan ini faktor Kristian kalah. Dan kata Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, kelak bila Islam putus persaudaraan, ini yang akan berlaku kepada empire Islam. Dah berlaku dah. Dah berlaku dah hari ini. Baik. Maka 1187 Islam menang. So 3 tadi tu, Vatican, Baitul Maqdis, Constantinople. Maka 1187 Baitul Maqdis Islam dapat. Dalam tahun bila Constantinople? 1453. 1453 Masihi, Sultan pun tahu, Sultan Muhammad Al-Fatih membuka Constantinople. Maka dua dah kota Kristian jatuh ke tangan Islam. Maka di sinilah orang Kristian ataupun orang yang Kristian Yahudi ni, dia rasa macam we need to do something. Kita tak boleh biar kemarahan orang Islam ni, kita tak boleh biar. Dahulu kenapa orang-orang bukan Islam tamadun barat Eropah ni tak boleh masuk ke sini, sukar nak masuk? Kerana orang Islam mengawal dunia. Sempadan laut dunia ada kapal-kapal perang orang Islam. Antara pelopor kapal-kapal perang ni adalah tamadun Melayu. Kita ada kapal-kapal yang macam lancang kuning, mendam berahi. Kita punya Jong ini satu teknologi kapal yang luar biasa lah. Bukan macam di Bandar Hilir, Flor di Lamar itu kapal Portugis. Saya pun tak faham kenapa kita habiskan jutaan ringgit untuk buat replika kapal penjajah. Bukan kapal kita. Okay? Albuquerque sebut dalam catatan dia, bila kami curi barang-barang di Melaka, nak bawa balik ke Portugal, tak lepas kapal kami sebab barang terlalu banyak di Melaka. Maka dia terpaksa ambil kapal Melaka. Kapal Melaka ni kebolehan dah sampai tahap dia boleh, kalaulah boleh angkat kapal Portugis ni naik atas kapal Melaka. Yang besar kapal kita. Kalau dalam istilah hari ni ada satu flight nama dia Antonov 225, Rusia punya buatan. Flight itu dia boleh bawa flight yang lain di atas dia. Besar lah Rusia punya. Okey, baik. Maka besar. Tapi mereka tak boleh temui macam ni sebab di tengah-tengah lautan ada tentera Islam yang mengawalnya. Jadi mereka tak boleh cross. Kalau tuan-tuan tengok peta di Eropah, mereka nak cross mai, tak boleh. Pasal sentiasa ada tentera Islam. Tetapi selepas daripada itu, setelah berlaku macam ni,
Maka orang-orang Kristian ini bincang, apa patut kita buat? Target pertama mereka adalah, yang pertama nak jauhkan Al-Quran dengan orang lah. Kemudian nak masukkan budaya-budaya yang kita istilahkan sebagai spider masuk ke dalam dunia Islam. Saya selalu sebut benda ni. TV di Selangor tak bisa sebut lagi kan? Saya sebut lah. Spider ni S-P-I-D-E-R. Sport, politik, ideologi, drug, entertainment, relationship. Masukkan seekor binatang ni ke dalam tamadun Islam, dia akan hancur oleh seekor spider. Itu antara yang dibuat. Kemudian antara target dia lagi apa? Kita musnahkan kota-kota Islam dunia. Okay. Musnahkan kota-kota Islam dunia. Dia target yang pertama, kota Islam dulu. Nak target empire terlalu besar, target kota. Maka setelah 1453 Konstantinopel kalah, tak tunggu lama, 1493 ataupun 1492 plus minus area itu, siapa yang jatuh? Tamadun Andalusia. Andalusia telah rana 1492, 1493. Tak lama tuan-tuan, 30 tahun lebih selepas Konstantinopel jatuh, dia target pula kota orang Islam. Mana kita nak pergi? So yang pertama jatuh Andalus 1493. Kemudian tuan-tuan tambah lagi 20 tahun lebih kurang, the next city yang fall, kau tahu apa? 15 Melaka. So Melaka duduk dalam, Melaka ini dia berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan empire Islam yang besar. Dia setaraf dengan Baghdad, Kufah, Andalus, Dimash. Ini Melaka. Tapi berapa ramai orang yang senak benda ni? Kita cuma memandang Melaka sebagai tempat beli belacan lah hari ni kan. Dengan ada karaoke open dekat Mahkota Perik tu. Kemudian boleh naik kapal yang dua alam tu kan, cruise tu. Tapi kalau dulu kita kenal Melaka ni hang tua, hang jubat. Macam Buya Hamka sebut dalam buku dia Kenang-kenanganku di Malaya. Dia kata apa? Dahulunya orang Melayu bila dia perang, dia disajikan dengan syair dan muzik perang. Hari ni New Zealand ada, Haka kan. Mereka diraikan dengan hikayat perang, syair perang dan cerita dan nyanyian perang. Hikayat Amir Hamzah dibacakan ketika perang. Tapi kata Buya Hamka, setelah berlaku kemerdekaan, semua itu hilang, yang tinggal cuma dondang sayang. Ini Buya Hamka sebut. Hari ni bangsa kita makin lama makin lembut dan lembut. Dahulu zaman tuan-tuan, zaman saya sempat lagi, anak-anak kita turun ke lumpur, turun ke sawah padi, main tujuh kasut, main aciligan duduk. Bahasa KL tak tahu benda apa. Aciligan duduk ni KL apa? Kalau duduk dia tak kenal. Macam tu lah tuan-tuan faham aciligan duduk ni kan. Kalau berdiri dia kena lari lah. Dia duduk dia selamat lah. Kemudian ada water ice. Ice water ke water ice? Ada 3-4 benda lah. 7 kasut. Kemudian banyak lah. Kerah anak-anak kita ni. Setakat yang laki ni faham lah. Setakat kena tungau tu biasa lah. Banyak benda. Tapi hari ni anak-anak kita cuma berkasar dan mengeluarkan peluh dalam tab. Dalam media sosial. Hari ni TikTok tuan-tuan tengok lah. Apa yang jadi? Hari ni bangsa kita makin lama makin dilembutkan oleh hiburan, oleh fitnah dunia ni. Maka itu yang berlaku. Sedangkan dulu tamadun kita besar. Kita bertempur dengan kuasa-kuasa besar dunia serentak. Dahulu tuan-tuan kerajaan Kedah, dia berhadapan dengan serangan daripada Siam, berhadapan dengan serangan daripada Aceh peringkat awal, berhadapan dengan serangan daripada kerajaan daripada China Selatan, bangsa Siam itu. Kemudian daripada Inggeris, kemudian main lepas tu daripada Portugis, main daripada Belanda, kerajaan Melayu Islam ni. Dia bertempur simultaneously, serentak, diserang luar dan dalam. Tapi kita berjaya untuk menghadapi benda tu. Tapi hari ni kalau tercetus lagi, wallahu ta'ala alam. Saya selalu sebut, saya tak tahu lah sensitif ataupun tidak, tapi siang saya tak kot, ni akademik. Hari ni orang duk laung, minta maaf dulu lah, saya bukan parti mana-mana. Hari ni orang duk laung 13 tu lah. 13 tu. Saya selalu sebut, saya kata jangan, saya kata. Sebab apa? Bukan kita menyokong bangsa lain, umat lain. Tetapi kalau berlaku sekarang, dalam tempoh umat Melayu Islam berpecah, akan wujud watak-watak baru si Kitul dalam dunia hari ini. Akan wujud Saleh Kamil yang baru, ataupun nama apa? Buang. Dalam Mak Saja Hasan.
Okay? Akan wujud. Kemudian hari ini kita kebergantungan orang Islam dengan orang Islam tak kuat. Hari ini berapa ramai orang Islam yang bekerja dengan orang bukan Islam. So dia kata kalau 13 Mei seronok berlaku perang lah, baling barang ni perang. Orang seronok perangnya, sedangkan perang ni bukan benda yang seronok. Jangan cerita 13, cerita 14 saya kata. Jangan cerita 13. 13 seronok, baling lawan. 14. Apa jadi 14? Kelang dibakar. Mereka boleh claim insurans. Tapi anak-anak kita yang kerja dengan mereka, nak kerja mana? Nak naik wang suku. Lepas tu saya kata, hari ni mantapkan dulu ekonomi kita. Ya, bantu ekonomi orang Islam. Ada produk orang Islam, kita support. Kita naikkan tauke-tauke Islam, bagi kaya dan dia boleh hire orang. Okay? Kemudian bila kita kebergantungan kita dengan kita, barulah boleh sembang. Tidak hari ni tuan-tuan. Takut, takut. Pasal perang bukan satu benda yang seronok. Islam meletakkan perang jalan akhir. Dan dalam tengah perang, kalau musuh surrender, jangan pukul dia. Kalau dah dapat tawan dia, jangan aniaya dia. Dan perang pula berlaku dekat Medan Badar, Medan Uhud, bukan di kampung-kampung, di rumah-rumah. Kan? Ada adab dan adat perang dia. Bukan semudah itu. Selagi boleh elok. Okey? Baik. Saya sambung lagi nah. Maka setelah Andalus jatuh, Melaka jatuh 1511. Melaka jatuh ni tuan-tuan, sebenarnya Melaka diserang 3 kali. Yang pertama 1504. Pertama kali Portugis serang Melaka, begitu mudah dipatahkan. Yang kedua 1508, serang sekali lagi selepas 4 tahun. Macam World Cup 4 tahun sekali. 1508 dia serang pula, tak berjaya lagi. Sebab Melaka ni satu kerajaan yang besar, kuat. Bukan mudah nak patahkan Melaka. Melaka di sekarang sampai sekarang ada Kampung Melayu Kampung Melayu Pancor di Melaka. Dia adalah dalam zaman ketamadunan Melaka, dia ialah satu kolam mandi awam yang Sultan buat untuk orang-orang Melaka. Hari ni bila sebut kolam mandi awam, kita ingat apa? Kita ingat tamadun Indus. Ingat tak? The Great Bath. Kan? Tapi orang tak sebut Melaka. Banyak lagi lah tempat alur gajah dan sebagainya. Tapi bukan mudah untuk Portugis masuk. Kenapa 1511 mudah Portugis masuk? Kerana berlaku perpecahan dalaman. Bendahara Seri Maharaja ketika itu dia disogokkan oleh Naina Suradewana sejumlah wang. Dalam catatan Melayu menceritakan bagaimana Melaka nak buat pembesaran jalan. Maka akan ganggu kedai Naina Suradewana. Naina Suradewana ni diceritakan dalam sejarah kerajaan sejarah Melayu, dia ni India Muslim. Tak tahulah kunalot kedai mamak. Tak tahulah kan. Ganggu kedai dia, maka dia bagi sikit wang kepada Bendahara Seri Maharaja untuk ubah jalan tu ke tempat lain. Ya, itu cerita asal dia. Bukan dia ni jahat. Bendahara Seri Maharaja pun tak jahat. Kalau tuan-tuan baca biografi dia warak. Dia baik. Bahkan sebelum dia dihukum bunuh, dia minta solat sunat 2 hajat, solat sunat 2 rakaat dulu. Tetapi sensitiviti terhadap rasuah tak ada zaman tu dalam kalangan orang Melayu Islam. Bagi dia macam pemberian yang win-win. Dia tak jahat, semayang, tahajud, bagus, warak. Tetapi dia cuma anggap benda ni benda kecil. Dah berlaku di Malaysia sekarang. Sensitiviti terhadap rasuah kurang dalam kalangan orang Islam. Maka bila disogokkan, berlakulah pendengkian. Ada Raja Mendeliar, ada Laksamana Koja Hasan yang terefek oleh benda tu. Maka dia orang Penang kita cucuk. Orang KL kata apa? Pi hasut. Pi hasut Sultan Mahmud Shah. Pi buat fitnah mengatakan Bendahara Seri Maharaja pakat dengan Naina Suradewana nak gulingkan Sultan. Sedangkan contoh-contoh yang lain. Sebab dia pun geram kat Bendahara dan kebetulan Sultan masa tu pun tengah bengang dekat Bendahara sebab Sultan tolak pinangan Bendahara tolak pinangan Sultan Tun Fatimah. Tapi Sultan tak boleh buat apa lah. Cuma dia tunggu geram dapat poin. Maka tuan-tuan, Sultan menghantar Tun Indra dan Tun Suradiraja untuk membunuh Bendahara Seri Maharaja. Bendahara bila tengok keris Sultan ni kalau zaman tamadun dulu, bila bawa keris Sultan bermaksud dia akan dihukum bunuh. Maka kata Bendahara, masa tu ada Tun Ali dengan Laksamana Hasan nak lawan. Tapi Bendahara kata jangan lawan. Kalau hang lawan, benda ini akan jadi lagi besar. Dia tak mau. Biarlah aku seorang korban, jangan cerita ke orang. Maka dia minta izin kepada Tun Sura dan Tun Indra dan Tun Suradiraja. Dia kata izinkan aku solat sunat 2 rakaat sebelum aku menjumpa Tuhan aku. Maka dia naik solat, dia turun dan dia relakan diri dia dihukum bunuh. Maka Bendahara Seri Maharaja orang yang faham. Jangan huru-harakan antara Islam. Tapi bila berita ni sampai dekat luar, tuan-tuan boleh buka dalam buku sejarah mana pun.
1511 bila berlaku serangan ketiga Portugis, apa berlaku? Orang rakyat Melaka boikot. Tak mau keluar perang. Sebab kemarahan mereka bila bendahara Sri Maharaja dianiaya dan dizalimi. Difitnah, dianiaya dan dizalimi. Sebab dalam 2 kali perang awal itu bendahara Sri Maharaja lah yang pimpin tentera, yang bagi semangat, yang turun padang. Maka rakyat sayang dekat dia. Sekali dia dizalimi dan dianiaya, maka rakyat Melaka boikot, tak mau turun medan bila Portugis mai kali ketiga. Maka kerajaan terpaksa import upah tentera-tentera daripada bangsa orang-orang laut dan orang Jawa ni mai untuk bantu. Tapi tentera upahan ni tuan-tuan mana sangat dia nak berjuang. Yang akhirnya Portugis dapat Melaka. Okay. Ini antara sebab jatuhnya empayar fitnah, dengki dan rasuah. Yang macam saya kata tadi, kita tak pernah kritik bendahara orang yang jahat. Memang tak dinafikan. Saya baca biografi dia, memang dia orang yang baik, warak, beriman, soleh, tapi sensitif terhadap rasuah tu kurang. Sensitif, dia mungkin anggap macam ini pemberian hadiah biasa kan. Tuan-tuan, maaf sebut kalau ada rakan-rakan Indonesia dalam video ni ke. Indonesia kalau tak ada rasuah, dia boleh jadi kuasa dunia. Dengan kekuatan bangsa dia yang berani, yang cekal. Tuan-tuan tengoklah dia naik bangunan tinggi-tinggi macam mana. Dan ramai bilangan umat Islam dia. Dan tokoh akademik dia, tuan-tuan tengok tok-tok guru kita di Indonesia macam mana tahap hafalan mereka. Kemudian penulis-penulis Indonesia tebal-tebal buku mereka. Tapi kerana rasuah, dia jatuh ke bawah. Tapi sekarang Indonesia sedang reform, sedang buat pembaharuan sikit demi sedikit. Kalau benda ni berterusan, dia akan jadi kuasa dunia. Sebab antara negara yang ditarget oleh Yahudi untuk berlaku revolusi adalah Indonesia dulu. Tetapi jangkaan mereka meleset. Rupanya yang berlaku revolusi di mana? Di Iran tahun 79. Mereka tak pernah sangka Iran akan revolusi sebab mereka ingat Syah Iran tu mereka dah kawai dah. Dan Syiah cuma 10%. Tak perlu buat apa-apa kot. Rupanya naik revolusi di situ. Tetapi kesilapan Iran bila dia menjenamakan revolusi dia dengan Syiah, maka kita tak sokong lah. Tapi kalau dia jenamakan atas Islam sahaja dengan libatkan Syiah, insya-Allah orang Islam sokong masa tu. Baik, saya boleh sambung lagi kan? Nampak jam sabut dah tuan-tuan. Cerita nak cerita Asia Barat, bercerita Melaka. Berapa dia bila main merdeka ni jadi semangat. Bukan bila dia main dah sini kan. Sekali ni je nak main. Jadi alam-alam main cerita je lah. Baik, saya nak sambung. Tuan-tuan, setelah dapat jatuhkan empayar Islam, mereka menyusun strategi yang ini sebenarnya dia bab yang lain. Strategi dia bab yang lain tapi ada kaitan. Strategi untuk dapatkan kelompok dia. Kelompok dia untuk melakukan satu perang yang besar, iaitu perang dunia. Perang dunia pertama tercetus tahun 1914 kan. Untuk perang dunia pertama itu, mereka dah fikir strategi awal. Sebab itulah berlaku revolusi di Perancis, revolusi di Britain, kemerdekaan Amerika, revolusi Bolshevik di Rusia. Dan tuan-tuan akan tengok dalam perang dunia pertama, kesemua negara yang revolusi ini, saya nak tulis, berlaku revolusi di Britain, kemudian Amerika kan, Amerika 1776, kemudian di Rusia, kemudian di France, okey, Italia ada sikit. Baik. Dalam World War I, kebetulan ataupun memang suratan, Britain, Amerika, Rusia, France, dalam World War I, ini adalah satu paksi, satu geng. Lawan dengan Jerman, Uthmania, lawan dengan geng belah sini. Apa kaitan revolusi yang berlaku dalam negara-negara ini sebelum World War I dengan kaitan dalam World War I? Dan apa kaitan dengan negara Islam? Perang dunia pertama, tuan-tuan, apa alasan dia? Kalau tuan-tuan buka buku sejarah, pembunuhan Duke Ferdinand dekat Sarajevo. Tak nak kena menang orang Islam ni. Tiba-tiba tamat perang dunia pertama 1919. Tamat perang dunia pertama. Kesannya apa? 1924 Uthmania collapse. Benda yang disangka tak nak kena menang dengan negara Islam, dan kita biar benda tu, kita tak peduli geopolitik negara luar, kita just follow with the flow. Yang akhirnya bila benda itu berlaku, yang rugi Islam. Saya bagi contoh kedua. Perang dunia kedua 1939 start. Apa faktor
Apa dia punca dia terbuka dalam buku sejarah? Oleh kerana Jerman tak puas hati dengan Versailles Treaty, perjanjian berat sebelah, maka dia lawan mencetuskan Perang Dunia Kedua. Tamat Perang Dunia Kedua 1945. Okey. Tadi alasan di Sarajevo, ini alasan di Jerman. Yang rugi Uthmaniyah. Perang Dunia Kedua tamat, yang rugi apa? 1947 Palestin jatuh ke tangan Israel. Kesemuanya permulaan itu dianggap macam tidak ada kaitan dengan kita, tetapi akhirnya yang rugi kita. Sebab penyakit orang Islam yang memisahkan keilmuan akademik, sejarah, geopolitik dengan agama dia, menyebabkan dia less sensitive on what happen atas dunia ni. Perbincangan tentang geopolitik, sejarah kurang diwacanakan. Sedangkan sejarah, tuan-tuan, kalau kita melupai sejarah, sejarah akan ulang dan ajak kita balik. Pentingnya untuk kita belajar sejarah, pentingnya untuk kita tengok belakang. Seperti mana kita bawa kereta kan sangat kereta kan. Tuan-tuan bawa kereta, cermin depan 1, cermin belakang 3, side mirror kanan, kiri dan cermin atas tu. 3 kali tengok belakang, 1 tengok depan. Bermaksud in order for us to move depan, kena pastikan belakang kita ambil iktibar apa yang terjadi. Ini kepentingan belajar sejarah. Tapi orang Islam telah meninggalkan sejarah ini. Kita mengecilkan skop sejarah. Sebab tu saya kata dulu orang bincang dalam sirah. Bila buka kitab sirah, kita ada Ibn Katsir yang mengarang kitab sirah yang banyak. Kita ada Ibn Hisham, Ibn Ishaq, yang tokoh-tokoh sirah. Ibn Khaldun pun sendiri. Ibn Battutah pun dalam karangan rihlah dia banyak menceritakan sirah. Tetapi tuan-tuan perasan tak, sirah orang Islam stagnan, dia berhenti. Dia berhenti setakat Rasulullah, Khulafa' Ar-Rasyidin, kemudian Daulah Islamiyah. Sampai Uthmaniyah, dia stop. Sampai hari ni, tahun bertambah. 2018, 2019, 2020. Bermaksud, tahun-tahun yang kita tinggalkan itu adalah sejarah. Macam Ramli Sarip sebut, sejarah mengajar kita menjadi lebih dewasa kan. Tetapi sejarah kita tak diupdate. Bila sebut kitab sejarah, bila sebut subjek sejarah di pengajian tinggi dan di sekolah, berhenti setakat Uthmaniyah saja. Bakal lebih malang setakat Abbasiyah saja. Saya ingat saya sekolah tu tak cerita Uthmaniyah. Dia cuma cerita Baghdad, Andalus je. Kan? Sebelum tu lagi Mesir Purba, Mesir Pertamia tu lagi lama. Tetapi yang tuan-tuan, dunia berjalan. Sejarah berjalan berhenti setakat tu, tapi dunia masih berjalan. Yang baki ni, outstanding ini, yang baki ni, remaining ini, tak dibicarakan sejarah. Yang dikatakan sebagai sejarah moden. Tak dibicarakan. Sebab itulah hari ini kita tak ambil iktibar on apa yang berlaku dalam sejarah moden ini. Sebab itulah kita ambil pendekatan hari ini, pagi ni saya nak cerita sejarah moden yang berlaku dalam dunia Islam yang ada kaitan dengan dunia akhir zaman. Okey? Baru nak mula. Saya kena habis pergi berapa Ustaz? 12 ke? 12 ha? Baik, insya-Allah. Bila saya dikabarkan lepas Zuhur boleh sekali lagi. Tapi lepas Zuhur pergi kepada tazkirah kot, tazkirah ringkas kot. Okey. Kemudian saya terus nak kena shoot balik Penang terus. Saya mai sini saya ambil cuti. Saya ambil cuti 2 hari sebab saya nak kena pergi ke BPI, Bahagian Penjagaan Islam di Cyberjaya tu untuk uruskan saya punya master tu. Saya sampai di hotel petang kemarin semalam kan. Kemarin saya masih sekolah. Saya habis sekolah saya terus shoot MyKL MSC Halam. Saya sampai elok-elok saya check in. Saya dapat panggilan telefon, abang saya telefon daripada kampung, mak saya masuk wad. Jadi saya nak patah balik, kau tak payah kan. Kemudian saya telefon ayah saya kata, mak abang ceramah dulu pergi perhabis. Bukanlah taklah serius, tapi yalah tuan-tuan, mak kan. Tak serius pun mak kan. Jadi susah hatilah, tapi saya cakap tak ada apa. Just tak stabil rate macam mana tu. Tu saya ingat saya tak boleh lama lah. Habis ni saya nak kena balik lah kan. Tapi saya janji dengan Ustaz, saya sampai tazkirah Zuhur lagi saya buat lagi setengah jam dan saya nak kena bergerak lah. Tuan-tuan orang kan lah. Tapi saya dah check semalam, saya dah video call dengan adik semua. Tak serius lah. Cuma macam saya kata tadi, mak lah. Tak serius pun. Okay, baik. Saya sambung lah. Saya boleh sambung. Baik. Kat mana tadi dia cerita mak ni, dia hilang, dia ini terus Masya Allah Muhammad. Sejarah moden. Baik. Saya ada lagi 50 minit.
Saya cuba kompres bagi dapat semua dan tuan-tuan faham. Dan saya disclaimer sekali lagi, perkongsian saya bebas parti politik. Kalau terkena bukan disengajakan, tetapi itulah kehendak sejarah. Tuan-tuan, tuan-tuan jangan letak saya ni warna hijau ke, oranye ke, kerih ke, roket ke. Saya minta simpang lah tuan-tuan. Pasal label mematikan hujah. Ya, label mematikan hujah. Baik, saya sambung. Tuan-tuan, kita nak pergi, saya nak sort by country lah, ikut negara bagi memudahkan tuan-tuan. Di Mesir dulu berlaku revolusi. Tapi sebelum dalam tempoh itu, dalam kurun ke-18, dalam tahun 1779, seorang Khedif, Mesir dia panggil Khedif masa tu, Khedif Taufik, dia mewarisi kerajaan yang korup daripada ayah dia, Khedif Ismail. 1779 berlaku apa? Berlaku satu benda, dual control. Kata tuan nak cari di buku lah, dual control. Zaman pemerintahan ayah dia begitu boros, berhutang. Bila dia ambil tampur pemerintahan, Khedif Taufik ini, dia ambil tahun 1775 sampai 1779, 4 tahun. Tak sempat nak cover hutang ayah dia, begitu banyak. Maka pemodal iaitu Perancis dan British masuk buat dual control di Mesir 1779. Apa yang ada pada dual control? Dasar dual control adalah kutipan-kutipan cukai dinaikkan dan pemodal ini ambil balik duit tu. Kerajaan tak dapat duit. Kemudian dual control punya Suruhanjaya kontrol perjalanan ekonomi Mesir. Buang pekerja-pekerja, pekerja dibuang. Tak ada kerja, jobless. Kemudian tak cukup dengan pekerja dibuang, nak gantikan kekosongan, import pekerja luar masuk dengan gaji yang rendah. Dah lah kami kena buang kerja. Kerja yang kosong bagi kat orang luar. Cukai dinaikkan. Maka rakyat Mesir begitu marah, berlakulah pemberontakan Arabi tahun 1881. Bila berlaku pemberontakan, tak tunggu lama, tak perlu lama. 1882, the following years, British masuk jajah Mesir. Punca dia apa? Pemimpin yang boros dan suka berhutang, yang akhirnya rakyat menanggung kesan. Yang datang orang selepas itu tak mampu nak cover walaupun 4 tahun. Maka akhirnya berlaku pemberontakan. Akhirnya British masuk. Yang dihukum salah dalam sejarah adalah Khedif Taufik, sebab berlaku zaman dia. Sedangkan yang melakukan pemborosan ayah dia, Ismail. Kita buka buku sejarah, sejarah Mesir moden. Baik, di Mesir berlaku, British masuklah. Okey, 1882. Baik, Mesir cerita dia panjang. Dia relate dengan sampai Anwar Sadat dan sampai Dr. Morsi. Ada kaitan dengan akhir zaman punya fitnah. Baik, Mesir tuan-tuan, satu negara yang asalnya dia berjuang bila masuk Palestin, bila masuk Israel ke Palestin, antara negara yang fight, negara Arab ni perang Arab Israel lah. Antara the leading nation was Palestin. Walaupun Mesir. Walaupun pemimpin dia kita tak katakan baik. Ya, macam ada hadis yang Nabi sebut dalam Sahih Muslim, Allah Ta'ala akan kuatkan agama di akhir zaman dengan lelaki yang fajir, birrajulin fajir, di Sahih Muslim. Yang lelaki yang fajir ni lelaki yang dia bukan wara, bukan baik, tapi tak jahat sangat. Dia nak abang tak erti, tapi macam itulah, tuan-tuan faham lah. Maka Jamal bin Nasir berjuang masa tu, walaupun dia jahat, dia zalim, tapi dia juga berjuang. Mesir berjuang dan Syria, Jordan berjuang lawan Israel. Baik, apa berlaku? Berjuanglah Mesir lawan Israel, tak pernah berhenti. Kalian tahu perang Arab Israel kan? Ya, perang 6 hari, perang Yom Kippur, tak pernah berhenti ni, 47, 67. Sampai satu tahap, Mesir jadi negara miskin. Mesir jadi negara miskin sebab tak ada duit, sibuk perang aja. Ketika itu, yang pegang pemerintahan adalah Anwar Sadat, pengganti dia. Maka Mesir memang tak ada duit. Anwar Sadat berhadapan dengan dilema, rakyat dia marah dekat dia. Kami peluang pekerjaan tak ada, duit kita jatuh, negara hang sibuk nak perang. Rakyat dia marah dia. Tetapi dunia Islam luar Mesir angkat dia sebagai wira. Inilah wira kita, berjuang bagi pihak Islam lawan Israel. Kita tepuk tangan, puji dia. Tetapi dilema yang dihadapi di dalam ialah rakyat dia. Ini Anwar Sadat. Saya tak kata dia bagus.
Bila saya kata tadi, saya tak kata dia bagus, tetapi kita cuba memahami dilema dia. Itu kaedah saya. Baik. Dalam keserabutan ini, pihak pertama yang notice dilema Anwar Sadat adalah Amerika punya ejen, CIA. Dan Yahudi lah, of course. Maka mereka tawarkan kepada Anwar Sadat satu tawaran yang Anwar Sadat tak mampu tolak, iaitu subsidi kepada Mesir, duit free setiap tahun. Kemudian hutang akan dilangsaikan, peluang pekerjaan akan diberikan with one condition, dengan satu syarat. Apa syarat dia? Camp David. Perjanjian Camp David. Masa tu Jimmy Carter kan yang jadi pengadil. Perjanjian pendamaian Israel Mesir dalam Camp David tahun 78. Maka Anwar Sadat sign perjanjian itu, sekaligus dengan sign perjanjian itu memberi makna dia berkhianat kepada negara Islam dunia. Memang khianat. Pasal bila dia sign, seolah-olah dia iktiraf Israel. Sebab dia sign dengan Israel, sedangkan Israel bukan negara. Tapi bila dia sign bermaksud dia iktiraf sebagai negara. Kesan perjanjian itu, kedua-dua pemimpin ini, Perdana Menteri Israel dan Anwar Sadat, dapat anugerah Nobel untuk tahun itu. Kongsi. Kemudian kedua-dua negara ini diberi dana oleh Amerika dan Yahudi, bank Yahudi, dapat duit. Kemudian peluang pekerjaan disediakan. Kemudian tertubuh satu syarikat nama EMG, East Mediterranean Gas, yang difund oleh Israel, oleh Yahudi untuk membantu jana gas dan minyak di Mesir. Dan fakta, orang Israel boleh akses beli minyak Mesir dengan harga dia lagi murah daripada orang Mesir beli minyak Mesir. Imbang khianatan. Okay. Orang tuduh Anwar Sadat khianat. Yes, memang khianat lah. Dan apa kesan dia? 78 dia sign perjanjian itu. 79 tahun selepas itu Liga Arab buang Mesir daripada Liga Arab selama 10 tahun. Baik. Yang saya nak cerita kat tuan-tuan pagi ni nak tarik perhatian tuan-tuan secara akademiknya, itulah perangai orang Islam. Ketika mana dia susah, dia seorang, dia berjuang, kita tepuk tangan. Kita tepuk tangan, tapi kita tak pernah ambil ruang untuk pitanya dia. Hang berjuang untuk Islam, untuk kami ni, apa yang hang perlukan? Sama macam di Tahfiz, di mana pun di Malaysia sekarang. Kita puji dia, kita angkat dia, tapi kita tak tahu apa dilema dalaman dia. Tapi sekali dia berpaling tandah, kita buang dia. Buang terus pada Liga Arab. 10 tahun mesti dibuang. Saya tak kata Anwar Sadat bagus. Dia sign, dia salah. Tetapi nak didik orang Islam, itulah penyakit umat Islam. Kita cuma jadi penonton dan penepuk tangan. Sekali wira kita jatuh dan berpaling tandah, kita hukum dan buang dia tanpa kita bertanya apa dilema dia. Benda ni berulang. Sultan Abdul Hamid kedua, saya patah balik sikit. Uthmaniyah. Okey, tak mau bagi tuan-tuan pening, saya lukis, saya tulis. Lukis tau, tulis. Saya buktikan kat tuan-tuan. Benda ni berulang. 1896, Theodore Herzl karang satu buku tentang The Jewish State, negara Yahudi. 1897, mereka tubuhkan persatuan mereka lah, Persatuan Yahudi Dunia. Okey? Ya? Saya di sini saya nampak terang. Yang ni Okay, 1896 dikarang satu buku The Jewish State. 18 ini terang. 97 mereka tubuhkan gerakan Zionis Nasional dunia kan. Tahun yang sama Theodore Herzl pergi jumpa dengan Sultan Abdul Hamid kedua, minta nak beli tanah Palestin. Beli bukan rampas, beli. Masa ni Sultan Abdul Hamid kedua alami masalah. Masalah yang sama macam Anwar Sadat. Masalah yang sama macam Khedive Taufik, iaitu pemerintah sebelum dia boros, buat istana tanpa, sorry tuan-tuan saya tak didik dengan Malaysia nah. Buat pusat pemerintahan yang kaya ni, buat masa tu isu railway, landasan kereta api, sama je macam kita. Yang begitu boros. Sultan Abdul Hamid kedua mewarisi kerajaan itu. Dia tak khianat, tapi dia mewarisi dan tekanan masa tu. Kalau tuan-tuan baca sejarah Libya, bagaimana ketika mana Libya ni siapa? Umar Mukhtar. Kan? Depa diancam oleh Itali kan? Itali. Minta bantuan. Uthmaniyah tak mampu bagi. Gerakan As-Sanusi, Muhammad Ali As-Sanusi. Depa boikot Uthmaniyah masa ni sebab Uthmaniyah tak bantu depa bila Itali serang depa. Ini di Libya. Bukan Uthmaniyah tak bantu, tak mampu bantu. Masa dia sendiri pun teruk dah. Kalau keadaan begitu, Yahudi nampak. Dia pergi jumpa dengan Sultan Abdul Hamid kedua, tawarkan nak beli tanah Palestin.
Sedangkan sebelum itu ada disebut sebagai Uganda Scheme. Perjanjian Uganda, negara Afrika menawarkan tanah Uganda percuma kepada pemodal-pemodal Israel untuk duduk jadikan negara Israel di Uganda free. Tak payah perang, tak payah bayar. Pasal dia tahu Israel kaya, orang Yahudi. Tapi dia tak mau. Bermaksud mereka punya tujuan bukan nak duduk negara sendiri, nak duduk negara Palestin. Maka minta ke Sultan Abdul Hamid, dengan tuan-tuan boleh baca tawaran dia apa. Theodore Herzl, tawaran dia apa? Hutang Uthmaniyah diselesaikan oleh banker-banker Yahudi. Satu, hutang selesai. Tuan-tuan, hutang selesai, siapa tak mau? Kan? Yang kedua, Sultan dapat allowance asing kepada Yahudi setiap bulan. Kedua. Yang ketiga ni menarik. Yahudi tawarkan kepada Sultan Abdul Hamid kedua agar kalau Sultan sudi jual, bukan bagi free dah, jual tanah Palestin ini, kami akan bina sebuah Universiti Islam Uthmaniyah di Palestin. Dia tak kata kami nak bina gereja, dia tak kata kami nak bina SJKC, SJKT, kami nak bina Universiti Islam. Dia nak tarik perhatian. Kalau kita hari ni kita kata apa? Universiti Islam tak apalah kan, baguslah. Tapi kelicikkan Yahudi. Yahudi ni tuan-tuan, kelicikan mereka punya style. Saya pernah baca dalam buku karangan mereka ni, bagaimana Yahudi bantu ekonomi Yahudi. Kalau ada kedai sayur Yahudi dan Islam ni di Palestin, kalau kedai sayur Islam satu lereng dengan kita, kedai sayur Yahudi seberang jalan, by hook or by crook, beli kedai sayur Yahudi. Benda ni mungkin biasa tuan-tuan kan, tapi yang menarik dah mereka punya logik mereka. Tapi jika berlaku hujan, adakah seorang Jews ini boleh pergi beli kat kedai orang Islam? Ataupun kena cross juga hujan pergi kedai Yahudi? Orang Islam akan jawab apa? Kalau kita orang tanya macam tu, kita kata pergi kedai kita jugalah kan? Benda yang sama mereka jawab. Pergi kedai Yahudi juga. Tapi jawapan mereka tak berhenti sekat tu. Jawapan mereka bersambung. Pergi kedai itu juga, nanti baju orang akan basah, lecah, bawa baju itu hantar kedai dobi Yahudi. Bermaksud apa pun saja halangan, untung dia balik kepada Yahudi balik. Dia tak nampak hujan itu sebagai halangan, tetapi hujan itu sebagai salah satu lagi cabang-cabang keuntungan. Ni Yahudi punya style. Kalau kita hujan, apalah darurat kedai ni. Okay, itu yang berlaku. Hari ni tak tahulah, di Selangor saya tak pasti, tapi di Pulau Pinang kedai-kedai makan kalau yang malam habis dah, kedai Melayu habis dah, semua dapat kat Patani. Islam juga tak apalah, tapi habis. Okey. Kedai runcit semua Aceh dah duduk dah. Okey, tapak kedai orang Islam Melayu lah, tapi depa bagi orang Aceh sewa. Tak apalah orang Islam, tapi Melayu suka makan atas angin saja. Okey. Kemudian yang tu saya tak marah lah, bukan saya tak marah, saya tak ada hak untuk marah. Tapi yang saya nak marah ni, saya tak kisah kot, saya sebut live ni, tak ada masalah kot. Bangunan-bangunan di pusat komersial, di kompleks, iaitu JKP punya. JKP kan? Bangunan yang untuk Bumi Putera ni. Tuan-tuan boleh sahkan. Kalau tuan-tuan duduk di medan, tuan-tuan boleh sahkan. Yang boleh beli cuma Bumi Putera ya. Dia bukan boleh beli, dia tak boleh beli. Dia kalau JKP ni dia cuma boleh sewa kan. Dia cuma sewa saja. Saya tak sure, yang saya pasti tempat saya dia cuma boleh sewa saja, kompleks. Dan dia murah saja, dia RM100 yang sebulan pasal dia kecil ya, untuk majukan pengusaha kecil Melayu. Tapi apa orang Melayu buat? Dia sewakan balik ke orang lain. Dia sewa sebulan RM100. Dia tak buka kedai pun. Dia biar je. Kemudian orang lain nak sewa dekat dia. RM300, RM400 dia lipat. Siapa yang bunuh bangsa sendiri? Kalau dia beli, dia sewakan, kita boleh terima lah, it's okay lah. Tapi dia pun sewa. Tuan-tuan tengok di Padang Besar, satu kedai tu yang untuk Bumi Putera tu, dia sewa, yang tu saya tak sure sewa pun ataupun dia beli. Tapi dia boleh buat satu kompartmen, pemisah, divider di tengah, kedai yang besar tu di tengah, dia sewakan kepada orang luar sebulan. Ni saya tanya sendiri, tuan-tuan agak berapa? Sebulan RM4,000. 8,000. Sekarang bila duit Siam lagi naik, duit saja tu, lagilah susah hati orang Siam. Saya kata boleh bayar lah, dia tak nak buat macam mana kami nak hidup. Dulu kan mereka susah, Allah mereka belagak sikit lah, buat macam mana mereka pun duit mereka tinggi sekarang. Okay. Siapa yang buat perangai macam ni? Jadi bila saya kata macam ni, orang selalu bukan orang semua lah, certain orang kata dia ni lalang, dia ni memang. Saya pernah orang kata dia ni ustaz lidah bercabang.
Satu orang makcik turun labuh ketok saya lidah bercabang. Pasal kes apa? Kes 10% duit tabung masjid di Pulau Pinang. Tuan-tuan tahu kan viral apa Datuk Seri Najib Razak pun share kan. 10% tabung wakaf Pulau Pinang. Cerita tu bukan cerita politik, itu cerita daripada orang Islam untuk orang Islam. Tapi kalau saya cerita tu bukan satu buah habis Tapi secara mudahnya, secara ringkasnya, masjid di Pulau Pinang dia rapat-rapat, dia tak macam Selangor, Kedah luas. Tapi kita padat. Jadi di tepi-tepi masjid masih ada tanah. Tapi bukan tanah milik masjid, milik orang-orang persorangan. Sekarang ni budaya dia, orang-orang bukan Melayu duk beli tanah. Dia tak kisah di masjid ke di mana dia beli. So, ada 2-3 orang dalam Majlis Agama Pulau Pinang. Untuk guru sebelum ni pun, saya pun pernah suarakan pun sebelum ni, bagi cadangan kita beli. Sebelum China India beli, kita beli dulu. Itu poin dia. Jadi, dia panggil saya pergi mesyuarat, pergi taklimat perbincangan tentang ni, saya setuju lah. Dan kita sebarkan, dan bila orang politik masuk, dia rosak lah benda tu. Sedangkan dia tidak ada kaitan dengan kerajaan negeri, tidak ada kaitan dengan China, tidak ada kaitan dengan parti politik. Duit daripada tabung kita untuk umat kita. Saya minta maaf, saya bongkar. Saya pergi mesyuarat itu, dan saya sangat sedih. Bila ada di antara jemaah masjid, pasal dia perkumpulan semua. Saya tak elok saya cerita ni sebenarnya, tapi saya tak mahu sebut lah. Saya cuma nak suarakan kesedihan saya. Dia bangkit, dia kata, kita kutip duit 10% untuk setiap tabung masjid, yes, dan kita akan beli tapak tanah. Bukan wajib beli. Tapi kalau pakcik tu nak jual, sebelum Cina beli, kita beli dulu. Itu konsep dia. Bukan kita nak paksa nak beli. No. Okay, kita bukan zalim. Kalau dia tak mau jual, it's okay. Tapi kalau dia nak jual dekat China ataupun India, kita beli dulu. Itu konsep dia. Jadi, ada 51 tapak masjid yang kita dah kena pasti. So, kebanyakan belah pulau lah. Jadi, yang belah sini kata, kutip duit kita semua. Nanti bila beli, dapat kat mereka. Kita yang kutip dapat apa? Saya boleh sedengar macam tu tuan-tuan. Dia jadi satu darah naik. Ni bukan cerita jemaah aku, karya aku. Ini kesatuan kita ni. Ini bukan fitnah ni. Ini saya duduk dalam tu. Lambat lagi lah nak bersatu kalau macam ni. Kalau dalam kalangan jawatan kuasa masjid pun ada iri. Masjid dia dapat, masjid kami tak dapat. Selangor saya harap tak jadi macam tu lah. Pulau Pinang pun Alhamdulillah. Bila dah diterang, okey Alhamdulillah. Pulau Pinang dan Selangor antara dua negeri adik-beradik lah yang subur dengan kuliah. Ustaz Selangor Haji Mai Penang, Ustaz Penang Haji Bis Selangor kan. Semalam Ustaz Jafri mai sini kan. Baik. Maka pasal apa boleh pergi sampai masjid ni? Sayyidina Muhammad. Yang ni kata ni. Tapi saya nak cerita juga lah bagi tuan-tuan faham, tuan-tuan cerita kat kawan-kawan di rumah. Dia bukan isu negeri. So orang akan kata nanti, pasal apa biar kat kerajaan Cina, biarlah mereka bagi. Best, mereka boleh bagi kalau mereka nak bagi. Tapi apa kesannya kalau mereka bagi? Agama lain nak juga. You boleh bagi kat orang Islam, masjid, kami kuil nak juga. Kami tokoh nak juga. So kita tak mahu perbalahan. Yes, kami orang Islam kaya, kami beli. Siapa pun tak ada hak. Even kerajaan negeri pun tak boleh ambil. Pasal ini wakafnya. Itu model asal dia. Bila orang politik tak masuk lagi, dia clear, cantik flow dia. Tapi bila masuk suara-suara orang politik, nampak benda tu macam jahat lah. Okay? Jadi saya minta tuan-tuan, kalau ada lagi polemik tentang itu, tuan-tuan tolong sebarkan. Itu poin dia. Itu bukan poin nak rampaskan. No. Bukan, tak ada kena-mena. Bukan saya nak bela kerajaan tu. Okay? Saya orang Islam, tuan-tuan, saya Melayu. Cuma saya tak suka fitnah tu ya. Okay? Baik, saya nak sambung. Setengah jam lagi ni. Maka Universiti Islam tadi kan, Universiti Islam Uthmaniyah kan. Maka tapi bijaknya Sultan Abdul kedua, dia tolak dan dia urut, dia warning Theodore Herzl, kalau hamai sekali lagi, hang balik kepala asing badan asing. Ini Sultan Abdul kedua, tegas dia. Tapi apa kesan dia? 1897 dia warning macam tu. 1908 dia disingkirkan. Sultan Abdul kedua. Okay, dia disingkirkan oleh gerakan-gerakan Turki muda yang pimpinan Atatürk. Atatürk pun satu persoalan yang menarik untuk kita share. Atatürk. Okay. Mustafa Kemal Atatürk. Hari ini bila kita tanya orang Islam, bila sebut tentang Mustafa Kemal Atatürk, kita akan ingat apa? Paling dominan sekali orang akan ingat apa? Sebut Atatürk. Bumi tak terima bayat dia. Betul tak? Itulah penyakit orang Islam. We are looking for miracle. We are looking for benda-benda yang tuan faham maksud saya. Macam kita kata ialah ada satu pakcik di atas bukit di Kedah tu,
Tuan guru dia tu wali Allah. Wali Allah, dia boleh jalan atas air. Dia boleh jalan atas sungai. Kita nak tahu sama ada dia boleh jalan atas sungai ataupun tidak. Ukuran kita kepada seseorang wali cuma jalan atas air. Dia boleh terbang. Kalau nak ukur wali dengan terbang, burung lama dah jadi wali. Nak ukur wali dengan jalan atas sungai, itik lama dah jadi wali. Kalau dia dapat, alhamdulillah. Itu hak dia, itu karamah Tuhan nak bagi kat dia. Tetapi ukuran kepada kewalian itu sejauh mana dia arif billah, dia ilmu ma'rifah dia tahu. Ketakwaan dia tinggi kepada Allah. Keilmuan dia. Tapi kita tak ukur dengan benda tu. Kita ukur dengan benda-benda yang takjub. Okay? Perangai ni sama macam perangai orang Arab. Bila Nabi Allah Saleh dalam sirah, tanya orang Arab, hampa nak bukti aku ni Rasul. Apa nak bukti apa? Apa jawapan dia, Pak? Keluarkan unta daripada bukit ni. Benda yang miracle. Tetapi bila dalam zaman jahiliah, bila orang jahiliah tanya orang Yahudi, kami nak minta bukti apa Muhammad ni Nabi? Orang Yahudi bagi 3 soalan. Roh, kahfi, Zulkarnain. Itu sikap Yahudi. Dia nak akademik. Suruh Muhammad jawab 3 soalan ini. Tapi orang Arab dia nak tengok unta boleh keluar tak kat bukit ni. Sebab itu hari ni Yahudi defeat orang Islam. Sebab fokus mereka on akademik tu. Bila saya puji bukan saya reda mereka, kita lawan. Tapi itu antara sikap mereka tu yang kita kena contohi. How they serious on academic issue. Bukan benda yang miracle, bukan macam tu saja. Tapi hari ni dah berlaku pada orang Islam. Nak periksa suruh Tok Bomo jampi pensel. Anak saya ni Ustaz nak SPM, tolong jampi Ustaz pensel dia. Yang nak jampi pun tak ambil SPM. Kan? Minta maaf lah, saya kurang setuju. Bukan kita tak menolak jampi. Yalah hadis pun sebut ada sahabat yang jampi dengan ayah kan. Tapi saya cerita tu tak main selangor dah nanti ni. Kita tak tolak, saya tak tolak. Okay? Cuma dia ada perbahasan yang panjang lah. Bila seorang sahabat tu jampi dengan surah Fatihah kan, bagi orang tu minum, kemudian dia ambil upah kan. Saya tak mau cerita yang tu. Okay? Saya nak habiskan ni. Saya lagi 25 minit ni. So Sultan Abdul Hamid kedua tolak, tak terima, maka dia dijatuhkan. Berlaku perang dunia pertama dalam range itu 1914 sampai nanti saya pedang kan? Ada orang naik pedang tak tu? 1914 sampai 1919 kan? Dalam range itu, okay? World War I. Ini betul lah 1914 sampai 1919. Okay, perang dunia pertama kan? Baik. Dalam range ini apa berlaku? Saya tulis bertabung sikit kan. Dalam range ini antara 14 sampai 19, apa berlaku di tengah-tengah? Ada 1916 iaitu Allah teruknya kotak. Revolusi Arab 1916 yang sampai hari ini dikenang sebagai kemerdekaan Arab. Hari ini dikenang. 1916 adalah revolusi Arab. Orang Arab bertempur dengan Uthmaniyah. Arab di bawah Uthmaniyah. Dia minta nak keluar Uthmaniyah. Dia lawan dengan pemerintah dia sendiri. Masa ini resis begitu kuat dalam kalangan Turki dan Arab. Di masa tu dalam kalangan orang Turki dia berkata 1 ekor kuda Turki lagi bernilai daripada 1 orang lelaki Arab. Daripada merendahkan orang Arab. Kemudian masuk T.E. Lawrence orang Arabia. Dia masuk ke Arab, dia api-apikan pakai umat. Dia kata Quran bahasa Arab, Nabi bangsa Arab, kiblat tanah Arab, semua ni Arab. Tiba-tiba nak duduk bawah Turki. Sekarang kami sediakan bantuan, senjata, lawan dengan orang Turki. Dan Turki dalam tempoh ini dia sedang perang World War I. Dia berhadapan dengan musuh di luar. Dan malangnya dia berhadapan dengan musuh di dalam. Yang akhirnya dapatlah dekat orang Arab banyak sangat. 1932 setelah bergaduh banyak kali, dapatlah dekat Arab Saudi 1932. Saudi keluar. Syarif Hussein dapat, keturunannya dapat Jordan. Kan? Hashimiyah ni. Saudi 32. Mana ada negara yang nisbahkan pada nama dia sendiri? Sultan Brunei pun tak letak nama dia dekat negara Brunei. Tapi Saudi, Arab Saudi. Arab ini Saud yang punya. Masuk Arab Saudi tu 32. Macam saya sebut tadi, Mesir dapat EMG kan, syarikat gas. Arab dapat Aramco, iaitu bantuan dana oleh Amerika untuk majukan minyak Arab Saudi. Yang akhirnya Saudi jadi kaya raya.
Kaya-kaya sampai hari ni. Apa mereka buat? Dia turut sebut King Faisal lah sahaja yang the only yang bagus. Yang lain dia menuruti apa Sifu dia buat. Tapi malangnya dia keluar 9-16 ni. Okey, 20 minit saya ambil penting-penting ni. Tapi Saudi ni cerita yang panjang ni. Saudi ni dia establish 32 ni zaman zaman Abdul Aziz As-Saud. Tapi kalau yang dekat bendera Saudi yang 2 pedang tu, itu Muhammad As-Saud. Muhammad As-Saud 1808. Kali 1808. Ini Saudi pertama. Muhammad As-Saud dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Tu Wahabi tu. Muhammad bin Abdul Wahab masa revolusi pertama dia sudah mati. Dia mati 1793. Dia lahir 1703. Plus minus lah. So masa revolusi pertama Muhammad bin Abdul Wahab dah mati dah. Tetapi yang Saudi kedua 1932 Abdul Aziz Saud, Muhammad bin Abdul Wahab dah tak ada. Ini zaman British, Lawrence of Arabia. Hari ni kita masuk sekali sejarah tu, padahal dia 2 zaman yang berlainan. Saudi tertubuh 2 kali. Dapat dekat tak kamera? Saudi tertubuh 2 kali. 1908 Sultan digulingkan. 1924 Uthmaniyah jatuh. Baik. Saya nak petik satu ya tentang Atatürk ni. Saya nak kembali Atatürk. Bila sebut Atatürk, orang akan bincang tentang mayat Atatürk, bumi tak terima. Itulah kita. Tapi sedarkah kita ada satu sisi baik Atatürk? Satu. Yang saya nampak. Saya tak kata dia baik. Saya sebut sisi baik. Kalau tuan-tuan baca sejarah dia memang zalim lah. Ada undang-undang topi. Tudung tak boleh pakai. Tapi kalau nak pakai tudung juga boleh. Dengan syarat pakai skirt. Ini undang-undang dia. Ini memang undang-undang dia. Okay? Azan dalam bahasa Turki dan sebagainya. Memang dia zalim dan memang dia kejam. Kita tak nafi. Tapi saya punya style. Sahabat-sahabat saya yang biasa dengan saya ni, orang muda dia tahu style saya. Saya lebih kepada suka kaji 2 sisi. Siapa pun orang tu. Jadi sisi baik Atatürk yang saya nampak, bila Atatürk naik di Turki. Masa Atatürk naik, berapa ramai orang Islam sokong dia. Libya awal dia sokong Sanusi. Sebab dia kena teruk dengan temannya. Masa tu Maaf sebut, Sanusi berjumpa zaman peringkat awal sokong dia. Tapi akhirnya Sanusi tersedar benda tu. Yang akhirnya dia ni lah. Masa saya cerita pasal Atatürk ni tahun lepas bulan 1, 26 bulan 1 2018. Saya sebut pasal Atatürk. Saya kata apa? Kadang-kadang bila sebuah kerajaan itu sangat korup, sangat teruk, sangat melampau, kita jangan cepat sangat nak hukum dia. Sebab kadang-kadang selalunya dalam negara Islam, yang menggantikan tu mesti lagi teruk. Saya sebut 26 Januari 2018. Sebab saya baca sejarah yang berlaku di Mesir, yang berlaku di Turki, yang berlaku di Mesir dalam zaman Asisi, yang berlaku di Iraq, Saddam Hussein, Nuri Maliki, tu ingat? Daripada sejarah itu saya sebut. Saya kata, kita takut nanti yang ganti itu lagi teruk daripada yang digantikan. Saya sebut macam tu. Orang kata saya ini marah sebut dalam masjid, saya minta maaf. Saya ini apa? B kerajaan. Baru kerajaan lah masa tu. Orang kata sini Barisan Nasional. Bahasa tu belum pilihan raya. Bila saya kata macam tu, orang tadi ini Ustaz BN rupanya. Geng Najib orang kata saya lah kan. Teruk saya kena. Tapi bila orang ambil ceramah saya tu, orang pasang hari ni, orang kata apa? Ni geng PH ni, geng DAP. Nampak ada fitnah akhir zaman. Sedangkan saya sebut based on rentetan je. Terpulang lah nak pasang kat mana. Okay? Tapi itu yang berlaku dalam sejarah negara Islam. Di mana dan bila pun. Tuan-tuan baca Saddam Hussein jatuh, naik. Selepas tu lagi teruk. Bila jatuh Hosni Mubarak. Interval sahaja untuk gelap mata sahaja dia penaikkan Dr. Morsi. Kemudian Dr. Morsi dijatuhkan, naik lagi teruk. Okay. Libya apa jadi sekarang? Okay. Syria belum tentu lagi. Okay. Tunisia apa jadi sekarang? Baik. Saya nak pergi Arab Spring punya cerita yang berkaitan dengan revolusi ni. Baik, saya lepaskan mana tadi? Atatürk. Baik, Atatürk tuan-tuan. Yang saya nampak sisi baik dia, bukan saya kata dia baik. Bila dia naik, dia tak berperangai macam orang Arab, raja-raja Arab yang berebut-rebut nak jadi raja. Baik Saud, baik di Bahrain, Jordan, UAE semua ni yang berebut-rebut nak jadi raja. Instead of dia establish monarki di Uthmaniyah di Turki, dia naik, dia establish demokrasi, dia menetapkan diri dia presiden. Betul tak? Okey, baik. Kat mana yang baik dia Ustaz? Oleh kerana Atatürk tak jadi raja, hari ini dunia boleh jumpa Erdogan.
Kalau Atatürk letak diri dia raja, hari ni yang merintah Turki adalah anak cucu dia yang macam dia. Itu sisi baik. Mungkin sisi baik dia. Mungkin wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dia merancang, mungkin dia rasa presiden lagi kemah. Tapi Tuhan campurkan hati dia suruh jadi presiden. Yang akhirnya, siapa sangka tuan-tuan, Turki ni sekular duduk dalam perlembagaan. Tidak, yang pernah pergi Turki dia tahu. Sekular bukan cakap mulut, dalam perlembagaan dia. Siapa sangka negara macam tu boleh naik keislaman dan macam hari ni, pemimpin Islam sampai macam hari ni. Walaupun adalah isu orang kata Turki ni NATO dan sebagainya, ada juga isu dalam perbincangan politik. Saya tak nafi benda tu. Tapi atas mata zahir kita nampak, weh hebat. Siapa sangka? Sekular ni. Tapi manusia merancang, Allah Ta'ala merancang. Perancangan Allah yang terbaik. Macam Amerika buat ICBMS lah, Intercontinental Ballistic Missile System. Peluru berpandu yang akan dihantar ke negara-negara Islam kalau berlaku perang dunia. ICBMS ni kebolehannya boleh pergi 10,000 km sejam. Bukan 10 jam. 10,000 km jauh. Dalam tempoh less than 30 minit. So dia nak perang kita tak perlu naik basikal macam Jepun dulu dah. Dia tekan satu button sampai. Di fitnah akhir zaman. Tapi dia kena store dia punya ICBMS itu dekat tempat-tempat tertentu. Basically dekat keliling negara dia lah. Yang dia perlukan banyak air suling untuk preserve benda tu daripada safe explode. Sekarang dunia ada krisis air bersih. So kalau kurang air bersih, dia akan safe explode dekat negara dia sendiri. So kalau tu kata manusia merancang, Allah Ta'ala merancang. Perancangan Allah terbaik. Islam masuk dalam perjuangan Islam, kita tak akan rugi. Menang kita dapat kuasa, mati kita dapat syurga. Tak pernah rugi dalam perjuangan Islam. Tapi saya punya pemahaman, perjuangan Islam saya tak sempitkan politik saja. Tuan-tuan yang jadi guru di sekolah, jadi tauke kilang, engineer di kilang ke, chef tukang masak ke, siapa pun tuan-tuan membawa panji Islam. Chef, dia pastikan makanan dia bersih untuk anak-anak bangsa dia makan. Okay, guru-guru macam matematik sains, dia pastikan anak-anak dia pandai. Tuan-tuan yang di kilang jadi bos ke apa-apa, pastikan pekerja-pekerja sembahyang dan sebagainya. Setiap orang dia melalui perjuangan agama dalam hidup dia. Kita tak boleh nafikan perjuangan orang lain. Ya? Siapa kita nak kata kita saja berjuang? Orang lain pun berjuang. Kalau kita nak compare diri kita dengan Tok Siap masjid, kita kalah. Sebelum imam sampai, Tok Siap sampai dulu. Siap masjid kan? Ustaz-ustaz penceramah, Tok Imam kadang-kadang peduli tak dengan tahi cicak di lantai? Siapa yang nampak? Tok Siap masjid. Sebab tu kita tak boleh merendahkan orang lain. Kita nak compare diri kita dengan abang-abang Tenaga Nasional Berhad TNB yang pasang lampu-lampu jalan ni. Kita kalah. Dia menerangi jalan-jalan kita untuk ke masjid, menerangi jalan-jalan kita, memudahkan urusan kita. Kita kalah lama dah. Kita nak compare kita dengan tukang-tukang cuci di Masjidil Haram. Kita kalah. Istiqamah dia kepada menjaga rumah Allah. Jadi kita menghormatilah tuan-tuan, masing-masing punya cara dan kaedah berjuang. Dulu orang dulu berjuang dengan penulisan. Tuan-tuan baca buku-buku Pak Saku, Putera Gunung Tahan, Anak Malela Gila kan, untuk kemerdekaan Melayu kan. Di Pakistan ada penyair Muhammad Iqbal yang membantu kemerdekaan Pakistan dengan penulisan dia. Okay, hari ini penulisan memisahkan kita. Dulu penulisan menyatukan kita. Tuan-tuan. Jadi setiap orang ada cara dan kaedah dia. Okay. Begitu juga penceramah. Ada yang dia main dengan lawak, ada main dengan teriak, ada main dengan serius. Macam-macam kaedah lah hari ini. Okay. Sebab itulah Piramli buat gambar musang berjanggut. Ini undang-undang kanda yang bikin, kanda boleh ubah. Kan? Musang berjanggut, menteri nikah kahwin. Okay. Saya tak ada kaitan ya. Saya nak beritahu kita tak adalah saya cerita itu saya sedih. Saya tak boleh, saya nak fokus yang ni. Saya ada lagi sekarang 11.41 19 minit. Okay. So itu yang berlaku di tadi Atatürk. Itu di Turki. Okay. Selesai Turki. Saudi saya cerita tadi, macam saya sebut tadi, 32 dia naik. Kemudian dia menuruti apa sahaja yang Amerika buat. Maaf sebut saya tak anti Saudi, ramai kawan saya Saudi. Tapi fact is fact. Dulu masa berlaku revolusi Iran, kemudian berlaku pengkayaan teknologi Iran. Saya tak silap saya 2-3 pengkaji politik pernah sebut benda ni. Duduk dalam catatan sejarah. Saya bukan Syiah, tapi
berlaku pengkayaan teknologi senjata Iran. Bila kita tak boleh buat senjata untuk lawan dengan mereka, cukup dengan kita buat remote control untuk hack senjata mereka. Ini idea siapa? Ini idea Erbakan yang dia bagi kepada Giorgiani, Menteri Pertahanan Iran masa tu. Sebab tu Iran mengkayakan teknologi hacking system. Kita ingat dalam zaman pasca revolusi, berapa banyak helikopter Amerika jatuh. Masa tu orang yang Syiah dia kata, tengok kehebatan Syiah, Allah Ta'ala tolong. Orang Syiah dia kata macam tu. Orang yang Syiah dia akan cakap macam tu. Macam-macam orang lah dia akan cakap. Tapi orang yang mengkaji politik, mengkaji ilmu akademik, dia faham sejarah ni. Saintis Iran bantu sistem hacking. Tapi selepas itu saintis Iran hilang di mana? Di Mekah. Berapa ramai saintis Iran hilang di Mekah? Saya tak tahu, saya tak kata orang yang suka benda miracle dia kata Allah Ta'ala lesapkan lah kan. Orang yang politik dia kan kata Saudi yang bantu mereka hilang kan. Tak tahu lah, saya tak tahu. Tapi itu sejarah, memang hilang. Okay. Sebab tuan-tuan, negara Islam ni kuat tak tuan-tuan? Nak compare kuat, kita tak kuat lah. Jet kita ada 14, jet mereka ada 20,000. Sorry. Yes, 20,000 masuk dengan drone, masuk dengan helikopter semua. Okay. Saya lupa exact jumlah, tapi plus minus 20,000. Okay. Tank kita ada berapa? 80 kot. Tank mereka ada berapa puluh ribu. Nak lawan susah. Tetapi jet mereka laju-laju. Tapi kita kena ingat, kalau orang Islam tak jual minyak kat mereka, basikal lajak pun boleh potong jet mereka. Okay. Itu point dia. Kita stop jual minyak, tak boleh jalan jet mereka mahal macam mana pun. Sebab Tuhan izinkan mereka nak buat teknologi canggih-canggih, tapi kunci dia ada pada orang Islam. Kita akan tanya, Ustaz, kenapa Tuhan izin? Macam izin Amerika dana ekonomi, Israel dana ekonomi, China kuat, Rusia kuat. Pasal apa Ustaz? Orang Islam tak kuat. Tuan-tuan baca sirah Nabi Allah Ibrahim. Ketika mana penduduk kampung dia nak bakar Nabi Allah Ibrahim. Apa mereka nak buat? Mereka nak bakar Nabi Ibrahim. Itu point dia, modus operandi. So apa mereka perlu buat? Mereka buka sijil wakaf. Siapa nak wakaf kayu api? Siapa nak bagi duit untuk minyak gas? Siapa nak sediakan tempat? Ini contoh dalam tafsir. Pasal api yang bila marak tu nanti, burung pun tak boleh terbang dekat atas. Sebab terlalu marak untuk nak lontar Nabi Ibrahim seorang. And yet Allah Ta'ala izinkan satu demi satu perancangan mereka. Cari kayu api, jumpa tuan-tuan di padang pasir. Cari penggalak api macam minyak gas hari ni kan. Dapat. Kumpul tentera untuk kutip semua kayu api. Dapat. Orang Kedah kata pelekat api. Orang KL cakap set up the fire. Dia nak set up api tu. Sekarang ada lighter. Dulu susah. Tapi Tuhan izinkan. Boleh tak Tuhan buat dia cucuh macam mana pun tak menyala api tu? Boleh. Sebab apa? Sebab dia pun nak bakar Nabi Ibrahim ni. Tapi Tuhan bagi menyala. Tuhan izinkan menyala. Why God? Why? Kenapa Tuhan boleh buat macam tu? Sebab Tuhan nak suruh kita belajar hari ni. Mereka buat semua boleh. Sampai api tu naik boleh. Lontar Nabi Ibrahim masuk. Yes, masuk. Tetapi di dalamnya, ya nar kuni baridan wa salamat. Wahai api, jadilah sejuk dan selesa untuk Ibrahim. Walaupun orang kafir dah sangka Ibrahim masuk dalam fitnah dia, bakaran dia. Dia sangka Ibrahim sedang menderita. Rupanya Ibrahim sedang gembira dan sejahtera di dalamnya. Itulah akhir zaman. Kita disangka terperangkap dalam sistem dia. Facebook Yahudi buat, dia sangka kita boleh leka dengan Facebook dia. Rupanya di dalamnya kita share kuliah. Betul tak? Tapi itu pentingnya sejarah untuk kita kaji. Tuan-tuan, boleh tak saya ada lagi 8 minit? Saya tak poetis lagi, saya tak piara pasal revolusi ni. Sebagai penutup revolusi itu lagi. Baik. Kemudian itu tamat. Itu di mana? Itu di Saudi tadi selesai. Kemudian saya nak pergi sikit pasal Mesir, Arab Spring lah, okay, sebagai penutup dalam 8 minit. Arab Spring dia tercetus 2011 kot saya tak silap, lebih kurang plus minus lah, okay. Kemudian negara yang berlaku Arab Spring adalah negara-negara saya buat akronimnya lah: Tunisia, Libya, Mesir, ini kan Syria. Ni yang dominan lah kan. Ini yang dominan kan. Kalau tuan-tuan buka buku sejarah, ini adalah negara bukan kecuali Mesir. Ini adalah negara yang tak setuju perjanjian Madrid dengan Oslo yang mengiktiraf dua negara, Palestin dan Israel di atas satu tanah. Okey. Ya, baik.
Tapi tak apalah, saya bukan nak cerita yang tu. Saya cuma nak cerita kesan revolusi dia, Arab Spring. Al-Syahid Dr. Said Ramadan Al-Buti sebut, bahkan dia nakalkan kitab Quran, kata-kata Habil, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulak inni akhafallah rabbal alamin. Kalau hang angkat tangan hang nak bunuh aku tak akan angkat tangan aku untuk bunuh hang balik. Sedangkan kita tahu ni ada jahat dah tu. Tapi aku takkan lawan. Inni akhafallah rabbal alamin, sebab aku takut kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Apa mesej Abang Habil kita ni? Mesej dia, kalau aku fight dengan hang, anak cucu kita takkan mati lawan. Okay. Ini yang Dr. Said Ramadan Al-Buti nampak dan disebut dalam cerita Syria, dalam kisah Syria. Okey, baik. Tuan-tuan tengok Arab Spring. Siapa yang memenangi Arab Spring sebenarnya? Amerika dan Yahudi. Ben Ali, zalim kita tahu. Libya, Gaddafi, zalim kita tahu. Mesir, Hosni Mubarak, zalim kita tahu. Syria, Assad, zalim kita semua orang tahu. Baik. Tapi bila berlaku di Tunisia, masuk Amerika. Mesir, Amerika masuk senjata dia. Libya masuk tangkap dari Gaddafi. Okey? Baik. Yaman berapa lama bergolak? Tak masuk. Pasal sukar ataupun pasal tak sekaya empat negara ni. Baik. Dulu ada di belah-belah kita, tapi tak masuk lah belah kita pun. Masuk apa? Ni nak belah mereka ni. Baik. Kemudian Mesir cepat sangat. Paling cepat selesai antara cepat Mesir. Sebab Hosni Mubarak step down. Sebab apa Hosni Mubarak senang saja surrender? 30 tahun dia perintah Mesir. Dia letak jawatan begitu ya masuk penjara. Sebab dia tahu aku masuk start saja. Aku masuk start saja. Lepas ni aku akan keluar. Morsi akan masuk. Dr. Morsi dia pimpinan, dia parti dia dia Ikhwan yang taja dia, tapi parti dia Al-Hizib Al-Hurriyah Al-Adalah. Itu parti dia. Dan masa penggulingan Dr. Morsi 2012, Ikhwan ada juga antara faktor yang menyerang dia. Kita tak payah nafi benda tu. Okay? Tapi itu kena bab yang panjang, saya kena main sekali lagi. Pasal Dr. Morsi saja. Itu Malaysia kena belajar dari Mesir. Bila Dr. Morsi naik, apa berlaku? The first letter, congratulation letter lah, boleh sebut saja, surat tahniah pertama yang Dr. Morsi terima was from Israel. Surat pertama. Tapi Dr. Morsi tak buka, dia hantar balik. Pasal I am not the next Hosni Mubarak. Tapi kesan dia apa? Dia menanggung seperti mana Sultan Abdul Hamid kedua tanggung. Sejarah berulang. Baik. Bila dia naik, tuan-tuan kena ingat, Dr. Morsi naik atas bantuan Ikhwan, kita tak nafi, Islamis. Tapi Kristian pun bantu juga. Budak-budak muda, punk, grunge, hip-hop, rebel, hipster pun bantu juga nak perubahan. Semuanya bantu Dr. Morsi untuk menang. Pasal dia tak tahan dengan Hosni. Bila Dr. Morsi naik, dia perlu berhadapan dengan kerenah semua golongan yang undi dia ni. Masing-masing nak claim. Ikhwan kata bila nak mantapkan Islam, bila nak putus dengan Israel. Kristian pula tanya bila nak iktiraf Israel. Anak-anak muda pula tanya bila nak bagi kerja. Liberal pula tanya macam-macam. Dia keseorangan. Masa ni tuan-tuan, EMG ingat tak EMG? EMG ni masa ni dah dipenuhi oleh kroni Israel dan Hosni. Dia boykot pentadbiran Dr. Morsi. Maka penjanaan duit tak dapat. Dia tak ada duit. Dia seorang-seorang dia. Again, macam Anwar Sadat. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak percaya cakap saya, tuan-tuan buka balik YouTube, tuan-tuan buka video masa penggulingan Dr. Morsi. Siapa ada di kiri dan kanan Asisi masa tu? Seorang Islamis, seorang Kristian. Jangan kata orang Islam tak terlibat. Terlibat. Penyakit orang Islam, once dia keluar daripada rejim, dia eager untuk tuntut cepat. Itu penyakit orang Islam. Okay. Dan Dr. Morsi keseorangan. Orang boykot dia. Toke-toke ni semua masih lagi orang Hosni. Maka apa dia boleh buat masa tu? Dia tidak ada jalan lain tuan-tuan, melainkan dia terpaksa berhadapan. Dia terpaksa pergi minta dekat IMF. Ini sejarah. Minta loan dekat IMF untuk install balik Mesir. Teruk sangat dah ni selepas revolusi. Toke-toke kroni boykot dia. Maka dia minta pasal dia tak ada laluan lain nak pergi. Minta
untuk bantu dia. Dan dia yakin dia boleh bayar cepat dengan amanah dia dan pasukan baru dia nanti tu. Tapi the same things happen. IMF letak satu syarat, kami boleh bagi, tak ada masalah, dengan syarat you should be the next Hosni Mubarak. Iman dan takwa dia tolak benda tu. Dia tak terima. Tapi harga yang perlu dia bayar adalah dia digulingkan. Rakyat tak pernah faham dia. Tak mau faham hang susah ke, hang ni ke, apa aku tak mau tahu. Okay. Dan kita ingat zaman Dr. Morsi berlaku penutupan terowong, ingat tak? Terowong Gaza, Mesir. Dan orang menyalahkan Dr. Morsi. Okay. Saya tak tahulah siapa yang tutup. Saya secara peribadi bila tengok Dr. Morsi punya akhlak, saya tak rasa dia tutup. Tapi berlaku di zaman dia, orang akan tuduh dia lah. Ramai Islamis marah. Islamis marah kes tu sebenarnya. Okay. Kristian pula marah sebab tak iktiraf lagi secara rasmi. Baik. Liberal dengan cara dia lah. Baik. Masing-masing tuntut. Okay. Kemudian dia seorang-seorang dia, tak ada duit. Rakyat tak mau tahu, aku nak cepat. Maka akhirnya dia digulingkan, naik ICC lagi teruk lah. The point is, tuan-tuan cuba imagine, kalaulah 2013 itu Dr. Morsi sign juga dengan IMF, dia akan menerima nasib yang sama macam Anwar Sadat. Dunia Islam yang dulu mengangkat dia akan menghukum dan akan mencerca dia. Itu penyakit umat Islam. A point to ponder is, bila dia keseorangan dia susah, where are those Arab kings? Mana pergi? Dia tak ada duit, tak boleh ke lend sat, bagi duit sat. Ataupun OIC 57 buah negara Islam, tak adakah satu sistem boleh bantu install sat? Zakat simpan buat apa? Ijtihad lah untuk install sebuah negara Islam baru. Tak boleh ijtihad. Anything kita boleh buat. Apa yang kita boleh buat? Kita kaya tuan-tuan. Tapi raja-raja Arab lagi seronok beli kelab EPL berbanding nak bantu Mesir. Tuan-tuan bacalah berita bagaimana raja-raja Arab bida plate kereta dia, kereta berapa juta pound. Dia lagi okey bida plate kereta daripada nak bantu Mesir untuk reinstall. Tu saya kata, kalau Dr. Morsi sign IMF, dia akan terima nasib macam Anwar Sadat. Tapi mujuk Dr. Morsi kuat iman dia tak terima. Sultan Lemik kedua pun tak terima. Yang silap berterima Anwar Sadat. Tapi itu perancangan Allah nak bagi kita nampak. Kalau terima jadi macam ni, kalau tak terima jadi macam ni. Poinnya, kita still menjadi penepuk tangan, penyokong, pengkritik dan pemuja tanpa pernah menilai apa yang berlaku di dalam sejarah itu. Wallahu ta'ala alam tuan-tuan. Itulah peristiwa sejarah moden akhir zaman Asia Barat yang boleh kita nisbahkan kepada mana-mana negara Islam dunia. Saya minta maaf kalau pagi ni agak berat. Tapi macam saya katalah, saya main sekali ni ya. Alang-alang saya main, saya ceritalah apa yang setakat mana saya boleh. Terima kasih banyak sahabat-sahabat yang dengan saya lama tapi saya tak sempat jumpa. Hari ni kita jumpa. InsyaAllah anak-anak muda, ibu-ibu, ayah-ayah, minta maaf banyak-banyak kalau ada kesilapan saya cakap ataupun lorat saya terlalu pekat. Ada jodoh kita jumpa lagi InsyaAllah. Allah Ta'ala alam tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pernah pergi di kedai-kedai buku, tuan-tuan tengoklah buku-buku saya ada di kedai. Okay, atas label Ibnu Rijal, bukan label, atas nama penulis Ibnu Rijal tu buku saya lah. Okay, tuan-tuan support lah. Allah Ta'ala alam. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارزقنا فهم النبيين وافضل المرسلين ولما الملائكة المقربين واهدنا في ليلة العارفين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعلنا في ولا معنا ولا تتبعونا شقلا مطولا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.